A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita diberikan peluang untuk bersama-sama pada 10:10 pagi setiap hari untuk kita menambah ilmu dan juga menambah sedikit sebanyak kemahiran kita dalam mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya bagaimana untuk kita mentadaburnya. Mentadabur di sini bukan sekadar kita tadabur ayat-ayatnya saja, tapi bermula daripada tadarus, tafakkur, kemudian tadaburkan bagaimana nak mentadbir ayat-ayat ini di atas muka bumi. Seiring dengan perintah Allah nak berjalan bersama-sama dengan ayat ini dengan dada yang kita lapang, berbelah dada, kemudian kita mempunyai Al-Quran minded di dalam kepala kita. Seterusnya bagaimana untuk kita berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh rasa tunduk dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah, mentabayunkan. Bab tabayun ni ramai yang masih lagi belum dapat untuk melaksanakan Al-Quran dengan 100%. Even kita dalam perjalanan untuk melaksanakan perintah Al-Quran itu, banyak kita akan mengalami situasi ujian dan dugaan dalam kita nak mencari rentak dan juga ilmu yang akan guide kita ke arah jalan yang lurus nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang dah pun memberi respon dalam komen. Alhamdulillah, clear daripada Taman Melati daripada Kak Noliza, Kak Arfa, kita ada Kak Mariam pun ada, Dr. Azmi. Precious Aksa ni dia kena letak nama betul ni. Senang sikit saya nak sebut nama. Pernah bagi nama sebenar tapi nak mengingat balik tu dah lupa dah. Dan insyaAllah hari ni saya tidak keseorangan sebenarnya, sebab saya bersama-sama dengan salah seorang daripada Murabbiah Tadika Akademi Insan Prihatin, sebuah sekolah institusi pendidikan kelolaan RPWP, dan beliau adalah salah seorang daripada anak yang daripada generasi pertama yang tinggal di RPWP, dah mengalami sistem pendidikan kita dan sekarang ini dah berkahwin, seterusnya mewakafkan diri juga bersama-sama dengan kami di sini untuk menjaga bahagian pendidikan anak-anak. Dan insyaAllah kita akan kongsikan, since kita mengalami terlalu banyak isu semasa berkenaan dengan anak-anak, dan semenjak 2 menjak ini bermulanya PKP yang dah pun berlangsung hampir berapa bulan, bermula daripada 18 hari bulan Mac 2020 sehinggalah sekarang. Walaupun PKP itu hari ini baru nak start semula esok di Selangor, di Selangor Putrajaya, dan Sabah of course dah bermula, Pulau Pinang pun nanti insyaAllah wallahualam satu hari nanti. Seluruh negara ini kita sedang mengharapkan satu keajaiban supaya COVID-19 yang memusuhi kita ini, yang menjadi salah satu daripada ujian pada tahun 2020 ini, untuk kita semua diselamatkan daripada fitnah yang sangat besar ini. Mudah-mudahan apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita timbal baliknya sebagai satu musibah yang memberi hikmah kepada kita untuk kita rasa bersyukur. Berlapang dadalah dengan apa yang Allah telah berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan berlapang dada itu, dia dapat memberikan ruang untuk kita bersama-sama mendapat rezeki yang lebih luas. Rezeki di sini jangan lihat dalam nilaian duit semata-mata, tetapi rezeki kita bersama dengan anak-anak, rezeki kita bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan keluarga. Itu semua pun salah satu daripada rezeki yang Allah berikan dari sudut masa, rezeki dari sudut umur, usia, nyawa, ilmu yang dapat kita turunkan kepada anak-anak kita. Jadi insyaAllah hari ini dengan hikmah yang ada, dengan masa yang ada ini, jadi dapat kita live bersama-sama untuk kita bincangkan satu topik yang sangat penting, terutamanya melibatkan tentang pendidikan awal kanak-kanak, daripada usia kosong sampailah umur dia 7 tahun. Ini fasa yang Rasulullah nampakkan ini adalah umur yang sangat-sangat crucial, terutamanya dalam fasa 7 tahun pertama. Dalam fasa itu pun ada beberapa fasa yang kita kena fahami. Antaranya fasa 2 tahun pertama. Macam mana pendidikan awal untuk bayi berusia 2 tahun pertama ni
antara waktu menyusu sehingga dia menyapih. Menyapih ni ada dalam Quran surah 46 ayat 15 tu dinampakkan sehinggalah mereka ni menyapih. Daripada hamil, menyapih. Hamil saja dah 9 bulan 10 hari. Kemudian adalah proses untuk dia dalam alam 2 tahun yang pertama sehingga proses menyapih. Daripada menyapih sehinggalah dia memayis. Memayis ni ada yang kata 5 tahun, ada yang kata 7 tahun. Bergantung kepada akal dan furqan kanak-kanak tersebut. So kita nak kena tahu bagaimana tips parenting antara nursing and education. When kita kena nursing mereka dan bila kita kena mula melibatkan educating dalam urusan-urusan kita nak berikan education kepada anak-anak ini. 7 tahun seterusnya, umur 7 hingga 10 tahun, dah mula masuk fasa solat. Kita kena mendidik anak-anak kita dengan perintah solat. So, 0 hingga 7 tahun ni, ini adalah fasa yang sangat-sangat crucial. Jadi insyaAllah pada hari ini, saya mengambil peluang untuk menjemput salah seorang daripada murabiah AIP kita. Kita ada, insyaAllah pada hari ini, seorang anak yang sangat-sangat, orang kata apa, dah biasa bersama dengan kita dalam pendidikan AIP dan insyaAllah pada hari ini beliau melapangkan masa dia. InsyaAllah melapangkan masa. Assalamualaikum kepada Puan Armiza kita. Puan Miza, sihat Miza? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ni ayah tak berseorangan. Hari ni kita sembang bahasa ni ayah lah. Sebab walaupun bukan anak sendiri, di RPWP ni semua kita adalah bapa-bapa dan ibu-ibu kepada anak-anak kita. So bahasa kita dekat sini mudah saja. Anak, ibu, bapa, 3 ayah, mak dengan anak. 3 tu. Dia tak ada warden, dia tak ada nak panggil pangkat-pangkat tertentu, doktor ke, semua kena tinggal dekat luar pagar. Dekat dalam rumah, semuanya adalah anak beranak. Okey, untuk hari ini, ayah nak serah kepada Miza lah untuk kita membincangkan tentang tips parenting Al-Quran Minded ni. Jadi Miza sebagai salah seorang murabiah dari Akademi Insan Prihatin, yang ada banyak pengalaman dia menguruskan anak-anak daripada usia yang tertentu. Dan insyaAllah pada hari ini saya serahkan kepada Miza lah untuk slot ni lebih kurang dalam 20 minit. InsyaAllah saya check in, jangan risau. Ada bersama-sama dengan Miza bersama dekat mana yang kita nampak ruang untuk kita strengthenkan lagi poin-poin yang diberikan oleh Miza tu. Nanti saya akan check in nanti, okey? Okey, saya persilakan Miza untuk bincangkan apa tips yang paling penting sekali untuk kita berikan kepada ibu-ibu kat luar sana tu berkenaan dengan pendidikan awal anak-anak ni. Okey, persilakan. Baik, terima kasih Syaki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ayah Syaki atas kesudian untuk menjemput saya untuk berkongsi lah. Sebenarnya kita, daripada saya ni banyak nak kongsikan pengalaman lah, tentang tips-tips parenting yang sebenarnya diajarkan, diterapkan di RPWP sendirilah. Jadi kalau yang dikongsikan oleh Ayah Syaki tadi tu sebenarnya macam mana kita nak tekankan Al-Quran minded tu kepada anak. Jadi kita tahu anak ni fasa yang dikatakan tadi yang paling crucial tadi adalah sebenarnya daripada lahir sampailah kita umur 7 tahun yang pertama tu yang perlu kita titik beratkan. So kita nak nampakkan proses pendidikan ni sebenarnya bagi masyarakat luar pun kita nampak ada macam-macam cara. Ada sesetengah yang mengatakan kita boleh beri kebebasan kepada anak untuk memilih dengan alasan untuk mencari kreativiti anak, mencuri kreativiti anak. Tapi di Prihatin pula kita melihat kepada satu perspektif yang lain. Dekat sini kita nampakkan untuk fasa 7 tahun yang pertama ni yang paling penting sekali pendidikan yang perlu diterapkan ialah akhlak dulu. Kita balik pada topik kita tadi Al-Quran minded kan. Jadi kat mana kita jadi rujukan kita ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah itu tadi. So now kalau kita nak start ilmu parenting ni kan, biasa sebagai seorang ibu tu daripada kita fasa kita mengandung, kita dah mendidik diri kita, dah prepare untuk jadi seorang ibu. Nah, bila anak tu dah lahir, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, sekejap Miza. Kita nak kena betulkan suara tu sikit. Sound dia tak berapa nak kemas. Saya betulkan sikit. Cuba sound tu ke bawah sikit.
ke bawah sikit. Jauhkan sikit daripada ni. Right, okay. Okay. Ada buka kipas ke? Ada sekejap ya, sekejap. Okay. Okay, clear. Okay, clear dah. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, jadi kita sambung Okay, kita ambil fasa yang pertama lah. Kalau kategori 0 hingga 7 tahun tu yang newborn Macam mana biasanya yang kita lakukan sebaik saja lahir je seorang anak itu, pastinya ada bapanya yang akan berdiri di sebelah, mendukung dia dan azankan, ikomatkan, bisikkan di telinga dia. Kenapa kat situ? Itu sebenarnya daripada perspektif yang kita amalkan di sini adalah untuk menampakkan, memperkenalkan siapa pengatur anak itu. Suara bapa itu tadi, I'm your boss. Kita bisikkan kepada anak itu, suara inilah yang akan mendidik kamu dengan harapan. Kita menyeru dia kan, azan tu tadi satu seruan, ikomat tu tadi satu seruan, macam mana kita nak menyeru anak itu ke jalan kebaikan, ke arah yang benar. Jadi semasa kita menerapkan satu seruan itu, kita sebenarnya mendidik diri kita. Okay? Kalau kita nak mendidik anak, tips parenting ni bukan saja untuk anak saja, dia mendidik diri kita sendiri. Mendidik diri kita untuk how prepare you are to be a parents. Okay? Macam mana kita nak mendidik diri kita? Azam parents itu untuk mencorakkan anak. Okay? Kalau kita baca Al-Quran, surah An-Nahl, surah 16 ayat ke-78, dinampakkan kat situ, anak itu lahir, keluar daripada perut ibu tanpa mengetahui satu apa pun. Dan apa yang dikurniakan oleh Allah kat situ? Pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Now, kat situ kita tengok pendengaran. That's why kita azankan anak itu tadi. Supaya apa? Itulah satu perkara yang dia dengar dulu. Seruan itu tadi yang dia dengar dulu. Okay? Now, kita tengok. Beralih kepada 6 bulan yang pertama. Okay, fasa 6 bulan yang pertama. Macam mana kita melahirkan anak itu tadi, menyeru dia ke jalan kebaikan, macam mana kita nak serve dia pula. Okay, anak ni belum boleh serve lagi untuk kita. Kita sebagai ibu dan bapa kena serve mereka sebagai raja. Serve them like a king. Sebab apa? Sebab ini adalah fasa di mana dia tak tahu apa-apa lagi. Kita kena didik diri kita untuk jadi parents yang attentive. Yang mana kalau dekat Prihatin ni saya kongsikan apa yang kita amalkan, khususnya ibu-ibu, amalkan dekat sini. Konsep 10 second, react 10 second kepada tanggisan anak. Jangan biarkan anak menangis lebih daripada 10 saat. Sehalus itu yang kita amalkan. Sebab apa? So bila anak itu tak boleh berkomunikasi, macam mana dia nak berkomunikasi dengan kita? Macam mana dia nak bagi tahu dia lapar? Macam mana nak bagi tahu yang dia tak selesa, dia tengah sakit perut? Dengan tanggisan. Jadi kita sebagai ibu ni jangan anggap tangisan anak itu adalah satu perkara yang biasa. Biasalah budak kecil akan nangis je, itu je yang dia tahu. Tak boleh macam tu. Ia mendidik diri kita untuk lebih attentif. Okay? Dan bila kita segera untuk attend anak itu akan secara tak langsung tahu yang ibu dia sentiasa bersama dia. Okay? Dia tidak dibiarkan. So daripada situ secara tak langsung mendidik diri kita, kalau kecil kita pamper dia, kita tak biarkan dia, of course dah besar nanti pun kita tak boleh nak biarkan dia. Now, dalam fasa 6 bulan yang pertama juga, apa lagi yang kita amalkan? Tips yang kita amalkan di sini adalah membedung. Okay, kita tahu zaman ibu-ibu moden sekarang ni ramai dah tak bedung anak dengan alasan kekangan masa, anak tu sendiri tak selesa. Dan kalau kita tengok pendirian-pendirian orang nampakkan macam kita nak bagi anak tu cepat, dia punya motor skill dia nak berfungsi apa semua kan. Tapi di Prihatin, kita tengok dalam satu perspektif yang lain. Kita nampakkan macam mana bedung tu sebenarnya adalah satu hudud yang kita nampakkan kepada anak itu. Right. Jadi itu adalah hudud yang halus lah. Maknanya kalau kita biasanya kalau sentuh, bila cakap pasal hudud je mesti potong tangan, mesti apalah apa, benda-benda yang kejam lah. Jadi kat situ kita nak nampakkan, kita kan dalam topik bicara makasih kan, kita tengok dekat mana yang kita boleh ambil sebagai pelajaran. Right, macam yang saya katakan tadi, pasal 6 bulan pertama tadi, parents tu kena sangat-sangat attentif. Okay, macam mana kita bedungkan anak tu tadi, kita kat situ kita boleh tengok anak tu, dia boleh selesa, bila dia tenang, kita pun tenang. Sebab bila anak tu tak dibedung, dia akan cepat-cepat terkejut, kadang-kadang dia terkejut dan kadang-kadang dia, bila dia dah terbiasa untuk tidak dibedung, dikongkong, dalam kata lainnya dikongkong, jadi bila dah besar, susah untuk kita atur. Sebab kita tak ada letakkan, kita tak memperkenalkan batas tu daripada baby lagi. Dekat situ. Jadi biasalah kalau kita yang mak-mak ni, para ibu-ibu ni mesti tahu kan struggle kalau nak bedung anak kan. Sebab apa? Itu fitrahnya. Anak ni lahir, memang fitrahnya akan ke kiri. So saya cakapkan tadi, fitrahnya anak tu bila lahir ke kiri, kita ni sebagai ibu bapa kena lebih attentif dan bawa anak tu tadi
mengikut apa yang kita seru tadi tu. Ke arah ke kanan. So bila anak tu susah untuk dibedung, kena usaha keras. Jangan biarkan, dia tak nak bedung, dia tak selesa, biarkan sahaja dia. Itu adalah satu titik permulaan bahawa anak itu nanti akan jadi sukar untuk dibendung akhlaknya, akidahnya ketika dia dewasa. Right, itu fasa 6 bulan yang pertama. Okay. Now kita First, beralih. 6 bulan yang pertama, ada tak orang yang bedung sampai umur 2 tahun? Tak ada. Tapi kita bedung rohaninya pula. Kita tak bedung fizikalnya. So yang ni yang kita nak kena tahu, nak kena faham ni. Bedung tu sebenarnya adalah untuk kita perkenalkan. Atau keyword yang Miza cakap tadi, perkenalkan anak. Walaupun baby tu kecil, kecil lagi, dia masih lagi belum berfikir, mampu untuk berfikir, mampu untuk melihat, mampu untuk bercakap semua. Dia cuma boleh berkomunikasi kita dengan suara tangisan saja. So dekat situ, nak tengok anak kita ni macam mana dia react kepada bedung tadi tu, nanti kita akan tengoklah dengan tangisan tadi macam mana pula skill untuk seorang ibu nak comfortkan anak tadi. Yang ni part ni adalah macam mana kita pun dalam kita nak test anak, kita semua sebenarnya sedang menguji diri kita. Adakah kita ni berkemampuan untuk diamkan anak pula? Waktu anak menangis, macam mana kita boleh diamkan anak? Hari ni kalau kita tengok, teknologi menyebabkan anak-anak kita dimakan oleh hiburan. Tahu, teknologi ni anak-anak kita boleh diam kerana kalau 2-3 hari lepas kita nampak kan, kerana apa? Didi and Friends. Anak-anak boleh diam sebab apa? Sebab tengok YouTube, sebab tengok TV, sebab tengok gadget. So kaedah itu kita bedung anak kita dengan teknologi. Itu kesilapan dan kelemahan kita sebagai ibu bapa. Macam mana kita nak attentive. Tadi Miza nampakkan macam mana kita nak react, macam mana kita nak jadi seorang yang attentive pada anak-anak punya respon. So be responsive, be responsible. Apa saja yang berlaku pada anak kita tu sebenarnya adalah akibat daripada tangan-tangan kita sendiri. So macam mana kita tangan-tangankan anak kita tu? Sayangkan isteri tu kadang-kadang orang kata tinggal-tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. So macam mana kita nak tangankan mereka tu dengan kaedah yang betul. Kaedah yang Allah nampakkan, kaedah menggunakan Al-Quran. Tadi Miza ada buka satu ayat tadi. Kalau siapa yang tak perasan, surah 16 ayat 78 tu ada Kak Noriza ada tepek tu dekat situ, dekat ruang komen. So boleh baca dekat situ bila Allah sebut Allah mengeluarkan kamu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di situ Allah nampakkan kita ni semua sama saja. Kau tak kira lah engkau anak Cina ke, India ke, Afrika ke, Jepun ke, USA ke, Antartika sekalipun, lahir dekat tanah Melayu, Indonesia, Sabah, Sarawak, semua kita lahir, konsepnya Allah sebut dalam Quran sama. So tak boleh kita nak katakan faktor genetik menyebabkan orang Jepun lebih bijak dari kita, orang dekat US lebih bijak daripada kita. Tidak. Genetik dari segi tubuh badan, itu boleh jadi. Kulit putih, mata sepet, itu mungkin berlaku. Tapi dari segi kepandaian akal fikiran kita, mata, pendengaran dan hati kita, Allah sebut dalam 1678 itu, jelas kita semua ni la ta'lamu nasyai'a. Tidak tahu satu apa pun. So menjadi tanggungjawab dan amanah kepada ibu dan bapa untuk memperkenalkan. Ini yang dikatakan memperkenalkan. So anak tak tahu bedung tu apa. Kita yang tahu apa tu bedung. Tapi kita nak memperkenalkan konsep bedung tu pada anak, memperkenalkan hudud pada anak, disiplin bermula daripada dia lahir ke dunia ni sampailah 6 bulan yang pertama. Okey? Itu first. Okey? Tips yang pertama. Okey, saya serah balik kepada Miza. Okey, baik. Terima kasih Syuti. Jadi macam yang Ayah Syaki nampakkan disiplin. Right. Kita biasa nampakkan disiplin, guru disiplin ni semua yang garang-garang ni semua untuk anak-anak yang dah besar. So jangan silap. Sebenarnya anak yang fasa 6 bulan pertama pun kita boleh terapkan disiplin. So dia pun boleh baca kita sebenarnya. Dia boleh kenal, so pattern mak saya ni macam ni. Contohnya macam bila kita dah mandikan anak, dah susu semua, lepas tu kita bedung dia, dia pun tahu. Once bila dia dah kena bedung je, mesti mak dia nak suruh dia tidur. So dia dah boleh belajar kat situ sebenarnya. Itu adalah takwim dia. Jadi sedikit sebanyaklah sebenarnya. Now kita beralih kepada fasa 6 bulan yang seterusnya. Okay? Fasa 2 tahun pertama. Okay. Fasa 2 tahun yang pertama, bayi ni dah mula respon dan mula explore. Jadi kalau tadi kita penekanan tentang ibu-ibu, ayah-ayah semua untuk jadi lebih atentif, yang ni kena double, triple atentif. Why? Sebab kat situ anak dah mula explore. Dia dah mula nak kenal dunia, dah mula nak bertatih, dah mula nak berkata-kata. Dah ada beberapa perkataan yang boleh disebut. Dia dah kenal siapa ibu dia, dah boleh sebut ibu, mama, abah, ayah semua kan. Dan kat situ dia dah diperkenalkan dengan siapa pengatur dia, siapa parents dia tadi, bahasa macam mana, sistem yang macam mana yang dia kena ikut. Nah, dekat situ
macam mana cara kita nak tegur anak seusia itu? Adakah kita nak membiarkan saja anak itu? Kita kena diprihatin, kita memperkenalkan konsep boundaries and limitation. Okay, boundaries and limitation ni adalah, dia sama juga sebenarnya, satu contoh bentuk hudud batasan juga sebenarnya yang kita perkenalkan kepada anak, cuma dia high level sikit untuk anak seusia ini. Okay, fasa 2 tahun yang pertama ni, kira 6 bulan yang kedua lah. Okay, boundaries and limitation ni kita tak boleh nak melarang anak tu bila dia buat satu kesalahan. Contohnya macam tadi kita kata, anak tu sentiasa ke kiri kan. So dia dah berjalan-jalan, dia nak capai pen, dah mula nak capai cawan, nak ada air kat atas meja kan. Jadi macam mana cara kita nak tausiah kepada anak tu? Adakah kita nak bercakap dengan dia? Kita memang boleh cakap dengan dia, tapi dia tak faham apa yang kita cakap. Right, kat situ kita memperkenalkan boundaries and limitation itu menggunakan bahasa fizikal. Okay, simple, direct, memang straight to the point. No means no. So tak ada negotiation dekat situ. Kena ajar juga, tu satu tips juga lagi. No negotiation, seawal itu. Kalau dia kata tak boleh main phone, tak boleh pegang phone, tak boleh. Okay, seusia anak itu macam tadilah kita nampak kan, kita membedung anak, zaman sekarang ni kita ramai yang membedung anak dengan menggunakan teknologi, gadget. Jadi dekat sini kita pula nampak kan, kalau no means no. Tak ada dakwa-dakwi lagi. Kalau ini ibu punya phone, ni ibu punya phone, it's not yours. Tak boleh usik. Okay, kat situ kita nampakkan intonasi suara, bahasa tubuh. Sebab kalau kita tausiah banyak-banyak sekalipun tak boleh tengok TV dekat-dekat lah apa semua dia. Bercakap tu yang penatnya hujungnya nanti kita. Bila anak tu tak ikut teruskan menangis, yang stres tu nanti kita. Jadi mulalah keluar isu anak didera, ibu bapa stres, macam-macam lah. Jadi kita pun, dia sebenarnya macam saya cakap tadi lah, dia bermula daripada awal mendidik diri kita juga sebenarnya. Macam mana kita nak memandaikan diri kita untuk memandaikan anak itu tadi. Yang penting kita kena buat dengan ilmu lah. Okay, yang ni menarik sikit. First, kita kena dengar awal-awal tadi Miza bagi tahu perkara pertama sekali tentang takwim. Dah masuk umur 6 bulan ni, 6 bulan ke atas ni, untuk masuk ke 2 tahun yang pertama ni, dia dah mula masuk fasa takwim. Takwim tu kita sendiri kena tahu macam mana kita nak bercakap dengan anak. Takwim waktu bila kita bercakap, waktu bila kita menyusu. Sebab 2 tahun ini adalah proses penyusuan. Dan takwim untuk menyusukan anak ni, kalau tanyalah siapa-siapa yang breastfeed ni, dia tahu waktu bila untuk menyusu anak. Dan sebenarnya waktu itulah kita dah bercakap dengan anak. Sebenarnya tips ni, bercakap dengan anak ni, kita jangan ingat kita bercakap, anak dia tak faham. Itu satu. Cakaplah macam mana pun, anak tu tetap tak akan faham. Tapi sebagai satu reaksi ataupun tidak balas anak, respon anak, dia akan melihat pada anak mata, dia akan tengok gerak tubuh bahasa kita. Bahasa tubuh kita ni, yang pentingnya macam mana kita usap kepala dia, macam mana kita lurut belakang badan dia, macam mana kita tepuk dia, macam mana. Semua itu anak akan belajar. Siapa perasan ada baby umur setahun kan, kalau kata dia nak suruh tepuk, kalau kita masuk dalam buaian, dia akan tepuk peha dia sendiri. Kadang-kadang ni jadi. Sebenarnya dia ada cara kaedah dia nak bagi tahu kita, suruh kita tepuk dia sebenarnya. Walaupun dalam buaian. Dan anak-anak dia dah biasa ditepuk, dia akan minta tepuk. Anak yang tidur dalam buaian, dia akan minta duduk dalam buaian. Anak yang biasa tidur atas bahu, kadang-kadang dia akan biasa tidur atas bahu. Kalau dengan bapa biasa tidur atas perut, dia akan minta tidur atas perut. So semua anak-anak ni dia belajar adapt dengan suasana yang kita takwimkan pada mereka. Tu cerita takwim. Macam mana kita bentuk mereka menjadi anak yang responsif kepada tubuh badan dan bahasa badan yang kita tunjukkan. So bila Miza tekankan tadi tentang bercakap ni, first, bercakap banyak, anak tak faham. Itu satu. So dia kena gunakan terminologi yang pendek-pendek. No means no. Itu no. Kenalkan anak batas dia dengan no. Kenalkan anak nama-nama. Ini dipanggil nama-nama. Kenalkan term yang mudah. Apa yang mudah tu, yang nak dikuatkan perkataan yang kita keluarkan tu adalah tidak balas kita yang berbentuk bahasa tubuh. Kan, dengan energi yang ada dalam badan kita, dengan suara keras kita. So anak tahu, suara keras ni, yang ni tak boleh. Kalau suara lembut ni nada memujuk, nada mengajak. Kalau kata keras, tiba-tiba je kita naik high pitch, itu tanda something yang kita nak bagi amaran, warning, larangan. Benda-benda itu kita kena tegas. So, jangan kita jadi terlalu monotonous. Monotonous ni bahasa dia kita cakap sama saja. Waktu marah pun sama, waktu baik pun sama, waktu nak tidur pun sama. So kita tak perbagaikan suara kita. Terlalu high pitch pun tak boleh juga. So high pitch ni kena bau. Kira nak jerit anak buat baik pun jerit, anak buat jahat pun jerit. Pun tak boleh juga. So kita kena tahu bezakan supaya apa yang kita buat ni anak yang akan belajar bahasa kita.
dia sama ni macam ni seawal usia kanak-kanak macam tu, mereka adalah pet. Ni kena tahu ni. 2 tahun pertama nanti Miza dia akan masuk lah bab apa yang kita kena tahu. Apa beza nursing, apa beza education. Cuma kita kena anggap mereka sebagai apa? Sebagai pet. Bila pet, bahasa dia takkan sama macam bahasa orang yang dah dewasa. So cara kita treat dia, macam mana kita nak jinakkan, jangan ingat kita treat dia tu macam binatang pula. Tak. Pet di sini kena manjakan, macam mana kita nak kena didik dia dengan bahasa yang mudah dan bahasa yang dia faham. Faham macam mana kalau kata anjing kalau kita tengok nanti Miza cerita sikit-sikit lah tu kepakaran Miza, macam mana dia nak mengajar anak-anak ni supaya diam. Ajar kita ni sembang senang kalau anak kita seorang dua. Ni Miza ni dia handle berapa orang anak? 12. 12 dengan kepelbagaian. Dah berapa batch dah dia jaga ni dengan kepelbagaian, tema-tema, kenakalan masing-masing. So masing-masing ada idea, ada otak, ada sifat ingin tahu yang mereka nak explore waktu mereka kecil. So jiwa seorang guru tadika ni dia kena kental. So nak memahami dia punya teknik dan taktik itu, kita perlukan kepada kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah membaca tanda. So kita mengambil tips yang kita sampaikan ini berdasarkan apa yang kita belajar daripada pengalaman mendidik anak-anak di RPWP selama 15 tahun dengan R&D yang kita buat sendiri, internal kita buat, dan kajian-kajian yang kita lihat berlaku kepada orang-orang yang berada di dalam RPWP sendiri. So pengkajian dan penggalian kita ini berdasarkan kitab dan sunnah. Pendidikan yang kita nak apply kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang ada di depan mata kita, sesuai dengan zaman kita, tetapi dia tidak lari daripada apa yang Allah dah fixkan dalam Al-Quran dan sunnah yang Nabi tunjukkan. So ini yang kita cuba nampakkan kepada masyarakat sekarang ni, how to be attentive dalam mencipta anak-anak yang Al-Quran minded. Tanamkan benih itu daripada mereka kecil lagi. Tapi dia perlukan disiplin-disiplin yang kita nampakkan tadilah. So ini kaedah-kaedah yang kita nak perkenalkan. Tadi kita perkenalkan hudud tadi tu, baru perkenalkan. Sekarang ni kita letakkan nama-nama, kita kenalkan takwim, kita kenalkan bahasa ataupun suara kita, dan kita kenalkan apa do and don'ts dalam bentuk bahasa yang mereka mudah faham. Ni sekarang ni part yang nombor 2. Okey, sambung Miza. Okey, baik. Terima kasih Syuki. Jadi macam mana yang saya ambil sikit yang Syuki nampakkan tadi cara kita, dan sekarang ni kita nak nampakkan tentang fasa boundaries and limitation cara kita nak menegur anak tu jangan monotonous. Itu paling crucial sekali, sebab anak ni dia nak membaca kita, dia sedang nak mengenali dunia, sedang nak mengenali kita, sedang nak mengenali apa sistem sebenarnya yang sepatutnya diikut. Jadi bila kita nak melayan anak, memang betul kita nampakkan anak biasa fasa 7 tahun ke bawah ni kita jangan 2 tahun ke bawah ni kita jangan terlalu high pitch. Jangan sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Sebab apa? Sebab mereka baru nak mengenali dunia itu. Mereka baru nak diperkenalkan tentang batas-batas hudud itu tadi. Jadi bila kita satu kesalahan yang anak tu buat, kita kena firm. Kita kena firm. Yang pertama sekali kita kena bagi tahu. Okay, this is cannot, tak boleh. Yang bahasa-bahasa yang mudah lah. Dan bila benda tu berulang banyak kali sampai satu tahap, walaupun dia masih dalam fasa boundaries and limitation, sekali-sekala bila ada satu penegasan yang memerlukan kita untuk betul-betul firm, yang itu sangat-sangat tak boleh, contohnya dia menangis, tantrum, berguling-guling dekat lantai, dan aura kita sebagai ibu nak menegur tadi tu kena firm, kena kawam, kena memang betul-betul supaya anak tu boleh bezakan, okay, mak dia tak main-main, dia pun tak boleh nak main-main, dia kena stop segera, or else dia akan ada benda lain lagi yang dia dapat. So kat situ macam yang kita nampakkan dekat sini, anak sekecil-kecil kat sini, dengan tanggisan anak tu tadi, kita balik pada anak-anak yang umur start pada 6 bulan tu tadi, sebenarnya jadi ibu ni, jadi guru, kita kena tahu, kita kena kenal peribadi anak tu sendiri. Nah, ni style dia macam mana, dia tanggisan dia ni macam mana, dia bila dia nak sesuatu, bila tak dapat macam mana. Jadi kita ni nak mendidik anak, tak boleh pakai satu method sahaja. Itu adalah personalization daripada diri kita sendiri. Okay, ada anak kalau macam kita nampakkan, kita nak attend anak macam pet tu tadi, anak tu walaupun dia buat salah, tapi bila kita selotong dengan dia, kita usapkan dia, cakap elok-elok dengan dia, this is cannot, apa semua, dia boleh terima. Tapi ada anak yang memerlukan ketegasan kita dan baru dia boleh terima. So anak ni ada pelbagai-bagai. Macam saya cakap tadi lah, awal tadi anak tu lahir tanpa mengetahui apa-apa, tugas kita yang mencorakkan dia. Okay, walaupun dia lahir macam kita kan, macam saya, alhamdulillah sekarang dah ada sepasang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi pendidikan anak tu untuk yang pertama, yang kedua sama. Tapi
penerimaan mereka tu berbeza-beza. Tu nanti kita akan sentuh lah topik itu. Sebenarnya IQ anak ni memang berbeza-beza. Dan itu menjadi satu cabaran untuk kita, para ibu ni, para pendidik ni untuk mendidik anak tu tadi. Now, kalau macam kita sentuh anak, attend anak macam pet kan. Jadi kat situ kita boleh tengok macam mana kita dengan kucing ke, kita selalu belai. Jadi macam mana mereka, binatang tu tadi nak akan kasih sayang. Dan macam mana pula sama juga implement dengan anak. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab mereka ni tak tahu apa-apa. Jadi mereka tahu dengan body gesture kita. Jadi seawal usia ini selalulah peluk anak, usap kepala anak. Sebab nanti bila dah besar, tiba-tiba nak panggil kakak, marilah peluk ibu. Tak rasa awkward ke macam tu kan? Jadi benda tu sebenarnya dia kena datang daripada, kita kena pupuk daripada awal. Dia nature tu sendiri kita yang create dululah. Okay, supaya dah besar nanti mudah untuk kita atur, untuk kita patuh. Okay, so saya sambung tadi, fasa 2 tahun yang pertama tadi, kita dah cerita pasal bahasa fizikal, intonasi suara, macam mana kita nak attend anak. Nah, seterusnya tentang fasa 2 tahun yang seterusnya lah. Okay, ketika ini anak dah mampu bercakap, anak dah mampu untuk faham bahasa. Jadi kita, kalau tadi kita cerita pasal hudud, batas, boundary and limitation, sekarang ni kita memperkenalkan rules and regulation pula. Dia ada beza. Rules and regulation. Yes. Sama rules macam do's and don'ts yes. Dari kat situ kita dah boleh tausiahkan kepada anak lah. Bila dia dah mampu bercakap, pastinya dia boleh faham apa yang kita cakap. Okay. Jadi kita nampakkan kepada dia, fasa ni adalah fasa pendidikan sebenarnya. Kalau macam tadi fasa nursing, kita attend semua segala keperluan dia. Kita layan dia macam raja. Okay, kita belai dia selalu, nampakkan kepada dia boundaries and limitation. Macam boundaries limitation tadi tu, kita just pakai bahasa fizikal ataupun intonasi suara. Bila nampak dia dah buat salah sikit, kan, biasa kalau kita jumpa baby, kita amboi, dia dah nangis. Tapi bila fasa dah 2 tahun ke 3 tahun, dah 4 tahun, 5 tahun ni, takkan kita dia ada tak lagi yang nangis? Kalau ada tu alhamdulillah lah, mana dia faham bahasa. Okay, kalau kita buat pergi kenduri ke apa, kita jeling je dia dah faham bahasa. Itu sebenarnya kepentingan bila kita menekankan batas daripada awal. So, untuk rules and regulation ni, kita dah boleh nampakkan kepada anak tu do and don'ts dengan tausiah. Contohnya kalau macam tadi, kita nampakkan anak tu dah mulai explore, nak main pen, tak boleh, kita tak kasih, kita help dia. Tapi sekarang ni kita dah boleh ajar dia konsep Al-Quran minded, balik pada topik kita. Nak ambil barang, kena minta izin. Simple, konsep-konsep yang simple. Okay, walaupun dia masih dalam fasa 7 tahun yang pertama. Okay, sebab apa kena perkenalkan sekarang. Walaupun dia tak boleh membaca lagi, tak tahu Al-Quran itu macam mana lagi, tak tahu solat lagi. Tapi sebenarnya secara tak langsung, bila kita tanamkan konsep-konsep ni, Al-Quran tu sebenarnya, ilmu Allah tu sebenarnya dah sebati dalam diri dia. Secara tak langsung, dia sedang menjalankan apa yang Allah suruh. Kat situ. Jadi kita nampakkan kepada anak-anak ni konsep-konsep yang mudah. Jadi sebelum ni kita ada kongsikan konsep 3S, menyapa, salam, senyum. Dan kalau kita kecilkan skop balik, kalau kita salam tu macam mana cara kita salam, adakah tampar-tampar macam tu saja ke, adakah cium di dahi. Jadi sehalus itu sebenarnya kita nampakkan kepada anak lah. Right. Itu kemudian dalam fasa 7 tahun yang pertama ni pula, kita kena nampakkan ajar anak untuk beradab. Okay, bila kita ajar anak untuk beradab, insyaAllah akhlak dia akan terbentuk, dan bila akhlak perform, akhlak dah sound, akademik akan ikut secara tak langsung. Okay, kita jangan, biasanya lah kan, mak-mak ni bila anak dah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni anak dah mula nak pandai nak pegang pensel, nak tulis-tulis. Jadi kita fokus untuk anak tu kenal ABC, kenal alif bata semua. Kita force dia benda tu. Jadi sebenarnya sebagai parents yang kita nak tanamkan di Prihatin lah, yang kita amalkan di Prihatin, kita untuk akademik ni kita just go with the flow sahaja. Okay? Yang penting akidah anak tu tadi. Kita tanamkan Al-Quran minded kepada anak itu tadi. Jati diri anak tu kita nampakkan supaya dia mampu untuk faham arahan dulu. Okay? Faham arahan, faham apa yang perlu dibuat. So untuk ajar anak beradab ni, saya ambil dalam skop berpakaian. Okay? Anak-anak nisa di Prihatin ni seusia 2 tahun kita dah biasakan mereka untuk pakai tudung. Pakai tudung, jaga pakaian diorang, tutup aurat. Itu sebenarnya pakaian ni bicara sistem. Untuk kita yang dah dewasa ni kita tahu pakaian tu sistem. Tapi untuk mereka tak tahu pakaian tu sistem. Yang mereka tahu kat situ, mereka melihat uswah. Mereka meniru pakaian ibu dan bapanya. Okay, kalau ibunya pakai tudung labu, dah tentu dia pun akan pakai tudung labu. Okay? Dan kalau ibu dia
lembut orangnya, tidak meninggi suara, patuh kepada suami, patuh kepada ibu bapa, pastinya dia akan buat perkara yang sama. Okey? Kita akan Ini tengok. konsep cermin, cerminan. Parents dia mencerminkan anak dia pun cerminan kepada dia juga. So dia kena tahu dua hala lah konsep di sini. Anak suka apa yang kita suka. Bab tu kita kena ajar daripada awal. Sebab dia kena ada juga ni. Nanti Miza akan masukkan topik-topik yang akan berkaitan lah. Dia berkaitan, saling terkait. So kalau kata kita nak jadi seorang ibu, ni kalau konteks ibu bapa lah di sini. Kalau kita jadi ibu, kita nak kenalkan anak-anak kita dengan boundaries and limitation tadi, dan kita nak kenalkan juga dengan rules and regulation. So 2 tahun memperkenalkan kepada mereka ni tudung. Kalau benda itu sesuatu yang jarang ada dalam rumah, dia jadi pelik. Tapi kalau dia tengok sekeliling dia, semua orang pakai tudung, so dia akan nampak this is something yang common, biasa. So dia tak akan rasa pelik. Dia pakai masa tu, dia rasa mungkin benda tu rasa janggal awal-awal. Tapi kalau kita ajar dia biasakan daripada hari pertama, hari kedua kita akan monitor. Kadang-kadang awal mula-mula sejam 2 jam je. Lepas tu mungkin dia akan bosan sekejap. Tapi tak apa. Yang penting kita jangan rasa cepat menyerahkanlah kat situ. Tapi senangnya anak-anak yang duduk dekat dalam satu environment yang sawasiah, ni cerita pakaian pakaian yang sawasiah, pakaian yang sama, dia nampak konsep yang semua sama bertudung, dia akan senang untuk mencerap keadaan tu. Baik anak-anak lelaki pun kalau semuanya pakai kopiah, semuanya senang je untuk pakai kopiah. Dia akan mudah macam tu. Kan? Jadi kalau kata semua pakai jubah, dia akan ikut. Dia tak akan rasa pelik. Dia nak pakai lain daripada yang lain. Kadang-kadang anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun ni, seawal usia 4-5 tahun ni, dia tengok orang lain kat luar sana tak pakai tudung pun, dia dah rasa something wrong dengan dia, yang rasa something wrong. Bukan orang lain. Dia yang rasa tak kena. Sebab apa? Sebab environment dia adalah environment yang bertudung. Ini cara macam kita nak ajar. Kita tak bagi tahu secara bahasa. Maksudnya kita nampakkan ini halal, ini haram, ini salah, ini betul, apa semua tidak. Tapi anak-anak tu datang dengan furqan. Yang nak ajar furqan ini, dia tak boleh ajar masuk dalam kelas. Kalau kita nampak begini, kita rasa begini. Dia tak boleh nak diajar macam tu. Tapi dia datang dengan insting, dengan perasaan. Dia sendiri yang mengeluarkan pandangan, dan dia akan keluar satu trigger persoalan, dan dia akan keluarkan cetusan. Jadi kita ni mak bapak yang nak memberikan cetusan tersebut, menampakkan apakah rationality yang kita kena didik anak-anak supaya mereka ni faham dalam bahasa yang mudah. Okey, saya serah balik ke Miza. Baik, terima kasih Syaki. Jadi kalau tadi kita sentuh tentang berpakaian jadi kita dalam bicara adab ni, dalam fasa awal kita nak nampakkan adab, selain daripada pakaian, sebenarnya kita boleh nampakkan tentang pergaulan. Okey, seusia yang muda ni kita limitkan batas antara rijal dan juga nisa. Okey, kalau dekat rumah pengasuh juga perhatian ni, kita tahu kita ada menjaga anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan. Tapi kita sentiasa memerhatikan mereka dan sentiasa make sure untuk mereka zikirkan batas-batas pergaulan. Jadi untuk anak-anak yang dah dewasa, kita boleh nampakkan ada dalilnya, macam mana dalam Al-Quran kita nampakkan jauhi zina apa semua kan. Tapi untuk anak-anak kecil ni, tadika atau ulia ni, macam mana kita nak nampakkan rasionalnya? Macam yang Syaki tampakkan tadi, dia melihat nature sekelilingnya. Macam mana pergaulan antara ibu-ibu di sini, nisa dengan nisa, bapa-bapa yang rijal dengan yang rijal. So anak-anak yang kecil ni pula, dia melihat dan dia sendiri boleh nampakkan, awak rijal, tak boleh masuk kat dalam kawasan yang nisa. Dia main sama-sama kan dekat kelas kan. Okay, jadi kat situ sebenarnya anak tu dah boleh berfurqan dah kat situ. Walaupun dia belum memayis lagi sebenarnya. Tapi sedikit sebanyak secara tak langsung furqan dia tu dah ke arah yang kebaikan. So sebenarnya kita kena mula daripada awal. Al-Quran minded tu sebenarnya memang kena fasa tu memang kena start daripada umur 0 ke 7 tahun. Okay. Kalau ada pergaulan antara rijal dan nisa, dan kita boleh nampakkan bila daripada kecil kita dah bendung, kita dah benteras, insyaAllah dewasa nanti mudah untuk kita nampakkan. Tak ada lagi isu anak keluar rumah tanpa izin, tak ada lagi isu anak keluar malam pergi jumpa dengan kawan lelaki atau kawan perempuan seumpamanya. Sebab daripada kecil dia dah faham dah benda tu. Jadi kita tak susah. Okay? Biar kita susah sekarang untuk mendidik sekarang, fasa yang crucial ni, 0 hingga 7 tahun. Kita didik diri kita untuk sabar, tangani masalah anak supaya akan datang, dia akan jadi mudah untuk kita. Okay. Selain daripada itu, kita boleh ajar anak bekerja sebenarnya. Okay. Ajar anak bekerja ni dalam satu perspektif yang lain sebenarnya bukannya nak ajar tu jadi buruh kasar bekerja, tak. Kita nak anak tu belajar untuk mendengar arahan. Nah, daripada fasa awal tadi tu, kita dah menyeru dia, kita sentiasa bercakap dengan dia, kita yang nursing dia. So sekarang ni bila fasa dah hampir
fasa kedua lah, maknanya kita tengah bincangkan 0 hingga 7 tahun. Dan pada umur 3, 4, 5 ke 7 tahun ni, kita kena belajar, kena ajar anak tu untuk mendengar, menerima arahan daripada pihak yang lain. Right. Okay, so macam mana? So kita nampakkan supaya anak ini tahu siapa pengatur dia. Okay, kalau tadi daripada fasa kecil tadi tu, I'm your boss tadi tu, konsep I'm your boss tu, bapa dengan ibu tu tadi yang nampakkan dia pengatur anak tu. Tapi bila fasa dah dewasa, dah besar sikit ni, so anak tu kena tahu yang dia duduk di dalam persekitaran yang ada pengatur-pengatur yang lain. Okay, kalau kat sini saya bagi satu contoh lah, okay. Yang alhamdulillahnya, yang senangnya kita diprihatin ni, kita satu faham. Kita duduk dalam komuniti yang ramai, kita satu faham. Okay, jadi kalau murabiah A kata A, murabiah B pun akan kata B, dan ibunya pasti akan kata B. Jadi biasanya anak-anak ni bila kita hantar kan, okay, bila pergi mana-mana kan, kita pergi hantar mana-mana, so cikgu dia cakap A, kawan dia cakap B, balik rumah mak dia cakap C. Jadi dia pun confused, tak tahu mana satu. Jadi dekat situ dia tak boleh nak mendengar arahan. So bila dia susah nak menerima arahan, dia sukar untuk diarahkan untuk buat kerja. Jadi tips untuk anak-anak di RPWP, anak-anak tadika ni, kita ajar paling mudah susun selipar dulu. Itu pun satu sistem juga sebenarnya. Kita nampakkan macam mana dalam Islam tu agama yang cantik, yang kemas, yang mesti tersusun. Jadi yang paling basic sekali kita nampakkan pada anak-anak seusia 2, 3, 4, 5 tahun ni, susun selipar dulu. Jadikan itu sebagai satu disiplin dia, jati diri dia. Supaya dia pergi mana-mana, dia akan terbiasa dengan kawasan yang tersusun. Tak perlu disuruh lagi. Jadi kat situ jadi mudah untuk kita. Jadi secara tak langsung sebenarnya kalau dalam komuniti kami di RPWP, kita nampakkan sense of belonging untuk anak tu dah wujud daripada awal lagi. Okay, sebab kita nampakkan di RPWP kita membina kompleks ini dengan diri sendirilah, kita sendiri yang bina dengan kerja buat kita. Kalau yang bapa-bapa yang bina ni, dia akan rasa macam memanglah dia rasa sense of belonging tu sebab mereka yang buat, mereka yang turun tangan. Tapi anak-anak ni lahirnya mereka, benda dah tersedia. So macam mana kita nak nampakkan dia sebagai generasi penerus ni, apa sense of belonging untuk mereka? Sebab mereka tak turun tangan lagi. So kita nampakkan perkara-perkara itulah. Kena pastikan dia susun selipar, pastikan nampak kemas untuk sustain benda ni. Apa yang kita buat ni tak sia-sialah, tak terhenti sampai tahap itu sahaja. Okay, now kita beralih kepada yang seterusnya. Antara tips-tips lain adalah power of the pack itu sendiri. Kalau kata tadi, kita nampakkan macam mana kita nak bentuk anak tu pakai tudung, mempunyai pakaian yang baik, pergaulan yang baik. Itu semua tak boleh jadi tanpa the power of the pack itu sendiri. Okay? Kalau ikutkan anak-anak di RPWP, walaupun ada ibu bapanya, tapi kita dah hantar anak tu ke dom untuk tidur, kita dah pisahkan tempat tidur tu pada usia yang awal. Umur 3 tahun Bayrat dah tidur dom dah. Dengan kakak-kakak, dengan environment dia, dengan kawan-kawan dia sekali. Okay? Jadi kat situ kita nampakkan la Islam illa bil jemaah. Kita takkan mampu nak didik anak kita ni seorang-seorang. Okay? Tanpa ada pack. Okay? Kalau pack yang lain tu dalam jemaah tu satu faham, dia ada banyak idea, banyak partisipasi daripada semua pihak. Jadi kita pun jadi mudah dekat situ. Sebab kita dah nampakkan tadi anak tu dah boleh menerima arahan, kita dah tunjukkan kepada dia kena terima arahan daripada semua orang. Tapi secara tak langsung, anasir-anasir negatif tu pun akan mula menyerap masuk dalam diri dia. That's why penting untuk duduk dalam pack. So, bila cerita dalam pack, sebenarnya ada beberapa poin. Dalam pack ni sebenarnya apa yang perlu kita buat adalah konsep apitan. Konsep apitan yang nampakkan dalam konsep apitan tu adalah untuk kita sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Okay? Kita nampakkan dekat situ supaya anak-anak ni dia boleh tengok kawan-kawan dia yang mana behave, dia boleh ikutlah yang behave tu tadi. Mana perbuatan-perbuatan dia yang buruk tu, contohnya bila dia menangis tantrum kan. So kawan-kawan dia tantrum berguling-guling, kawan-kawan dia tadi pun akan nampak, okay, tengok dia nangis tantrum tu, benda tu tak boleh, tak baik apa semua. So tengok macam dia, kita cakap dengan anak kita lah, tengok yang ni tak nangis pun, tengok Hasan tak nangis pun. Okay, jadi yang Husin pula tak boleh buat macam tu. So kalau macam anak Nisa pula, contohnya Madiha kat sini pakai tudung, Syuhada pakai tudung. Tiba-tiba contoh, kita ambil contoh Aminah tak nak pakai tudung. Jadi tak boleh macam tu. Kita nampakkan kawan-kawan semua pakai tudung. Jadi bila dia tengok kawan-kawan dia pakai tudung, pack dia semua pakai tudung, dia ikut. Kalau macam tidur dom, okay, kawan-kawan semua dah naik dom, dah say bye-bye, dah salam cium ibu bapa masing-masing. Yang mana ada kan, kita ada konsep anak angkat kat sini, yang dah jumpa ibu bapa masing-masing, dah ada bonding time dengan keluarga masing-masing. So bila nak masuk tidur tu, dia tidur dengan kawan-kawan dia.
ada bedtime story dekat situ. Semuanya dia buat dalam pack. Kita ajar dia nikmat hidup berjemaah tu seusia yang muda. Okay. Okay, silakan Ayah Syakir, ada tambahan? Tak apa, menarik. Jalan. Okay, sangat seronok dengan ni. Saya suka benda yang dikaitkan dengan pemisahan anak daripada ibu bapa. Dan konsep kita bagi tahu tadi, cara kaedah kita mendidik anak-anak kita ni untuk mereka mandiri pula, sampai mereka mampu berfurqan. Bab ni bapa dan ibu kena tahan hati lah. Tahan hati di sini bukan kita nak kena, kita bukan hantar anak kita pergi berperang. Kita sebenarnya ajar anak bekerja. Tadi contoh anak bekerja tadi tu, anak untuk mengenal nama-nama dari si kerja itu, macam mana mereka ni nak tahu menerima arahan. Arahan sekarang ni sangat penting. Anak kita hari ni, mereka jadi anak-anak yang manja. Bila jadi anak manja, kerana mak bapaknya pun anak yang manja. So kena faham konsep ni. Bila mak bapak manja, kita susah nak ajar anak kita jadi anak yang berjiwa kental. Sebab apa? Manja itu dah jadi satu benda yang dah diturunkan kepada anak-anak. So anak-anak tadi dia akan nampaklah, dia akan duduk dengan bapak dia akan duduk dengan mak dia, nak bercakap pun berat mulut, tak reti cakap apa-apa, dia nyending dengan mak bapak dia. Itu benda yang kita nak cantas daripada awal. Mandiri ni adalah something yang datang daripada sifat dia mampu untuk stand alone tau. Dia boleh berprinsip. So prinsip ini kita kena kenalkan pada anak-anak daripada kecil, daripada mereka seawal usia yang muda. Konsep minta izin tadi yang Miza nampakkan tadi, minta izin. Di prihatin ni, sekecil kita minta izin ni, pamitan itu minta izin. Nak pergi kelas pun minta izin. Nak balik ke bilik pun minta izin. Nak jumpa mak bapak pun dengan minta izin. Kadang nak masuk bilik mak dengan bapak pun ketuk pintu dulu. Sebelum ketuk pintu tu pun kena bagi salam dulu. Nak masuk bilik boleh ke tak, apa semua. Benda tu kita dah ajar daripada awal. Something yang sebenarnya parents di luar sana kadang-kadang sudah pun tidak menitik beratkan disiplin, izin, salam, maklum, konsep ampun dan maaf. Semua ini konsep-konsep yang tidak diajak untuk anak-anak ni berbuat dalam disiplin harian. So hilanglah disiplin tu. Disiplin itu terkait dengan takwim. Takwim bila mereka ni nak diajar untuk menghormati masa, menghormati ibu bapa, menghormati kawan-kawan, sahabat-sahabat, duduk dalam pack. Dan hari ni kita kena faham, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan ujian, fitnah dan pancaroba. Macam mana kita nak mendidik seorang anak. It takes a community to raise a child. Kita perlukan sekampung orang untuk didik seorang anak. So kalau kata kita hantar anak kita pergi ke sekolah, sebenarnya satu sekolah itu adalah ruang pendidikan untuk didik anak kita seorang. So macam mana dia nak hidup bersosial dengan kawan-kawan sekelas, kawan-kawan yang lebih senior, dengan guru-guru, dengan cikgu. So kalau anak kita tak perform di sekolah, itu kalau di sekolah itu tanda kita membaca anak-anak kita ada masalah dari sudut inferiority complex je. Maksudnya dia tak perform. Nak bercakap dekat pentas pun dia tak boleh. Kan? Maksudnya dia ada sedikit sebanyak kesan dia mengalami sifat-sifat yang negatif. So kita nak identify benda tu. Itu kalau di sekolah. Kalau kami dengan konsep homeschooling yang kita buat di Prihatin, so homeschooling dia mudah sikit sebab environment adalah environment yang di kalangan kami sendiri, kamilah ibu dan bapaknya, kamilah murabi dan murabiahnya, kami jugalah adalah orang yang mengatur urusan harian mereka dari sudut pembangunan, disiplin kerja, macam mana mereka berkawan apa semua. Kita yang menjadi mata-mata yang sentiasa melihat. Ini orang kalau kata bahasa lain, cermin ajaib itu dari sudut malaikat yang sentiasa tidak berkepentingan. Dia tak ada cerita anak aku, anak kau, tak ada. Di sini, anak engkau pun anak aku pun anak engkau. So, semua saja. Baik anak Miza, Husin tu anak Miza contohnya. Dia tak ada masalah. Jumpa kita pun, kita kenal bapaknya, kita kenal ibunya dan kita sendiri kenal jasa mereka mendidik anak-anak kita. So, kita akan saling perhatikan apa tindak tanduk dan berlakunya pada anak-anak kita. Semuanya adalah anak kami. Konsep dia begitu. Tapi di luar sana, kita mengalami satu situasi yang sangat-sangat merunsingkan. Antaranya adalah bila melibatkan disiplin anak-anak. Kerana anak, ibu bapa boleh bergaduh. Kerana anak, situasi kan menyebabkan guru tak boleh nak disiplinkan anak. Kalau kata mak bapak campur tangan. Ni guru nak rotan anak pun sekarang tak boleh dah. Guru nak denda anak, berdiri atas kerusi pun dah tak boleh dah. Baling duster kat anak pun dah tak boleh. Berdiri luar kelas pun dah tak boleh. Semua itu antara perkara-perkara yang berlaku melibatkan disiplin
di luar sana. So kita lihat, kita kena cari satu kaedah pendidikan supaya benda ni dikenalkan disiplinnya daripada kecil dengan the power of the pack. Sebab kami di sini yang menegur anak-anak kami sebenarnya kurang ni daripada kalangan ibu dan bapa. Sebab apa? Di kalangan anak-anak sendiri pun, macam Miza cakap tadi lah, mereka dah dikenalkan. Kalau dia boleh, kenapa kau tak boleh? So mereka melihat pack dia sebagai cerminan. Kenapa kawan ni boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Kenapa yang ni boleh bercakap? Tapi kat sini nak masuk topik yang tadi tu, kita kena pandai pula jangan membanding-bandingkan IQ anak-anak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini diajak pula untuk mereka bekerjasama. Macam mana mereka nak menggunakan kelebihan dan kekurangan masing-masing as a pack, sebagai satu jemaah. So ini benda yang kita ajar daripada kecil. Why? Supaya once mereka dah besar, mereka akan adapt dengan suasana jemaah tadi. Mereka dah biasa hidup berjemaah dan mereka sudah tahu kekuatan berjemaah. Hari ni anak-anak kita kalau di luar sana ni kita nampak mereka hanya boleh bersosial dalam Facebook, mereka bersosial dalam Instagram, mereka bersosial melalui ruang media sosial. Tapi semua itu tidak lagi ke arah realiti, masih alam maya. Realiti ni yang susah. Power of the pack di luar sana tu nak mengajak kepada kebatilan sangat kuat, tetapi nak mengajak kepada kebaikan sangat-sangat susah. So point-point ni adalah macam mana untuk kita mendidik. First, sebagai parent, kita kena tahu technical know-how dengan technical know-who tu sangat penting. So Al-Quran mengajar semua teknik dan taktik ni. Cuma kita nak kena tahu technical know-how. Macam mana ayat Al-Quran ini nak menjelaskan pendidikan anak-anak seusia-usia begini. Macam mana ayat-ayat Quran ini nak di-apply, nak ditadaburkan kepada pentadbiran pengurusan anak-anak seawal usia-usia begini. Part tu yang kita kena belajar. Parents, kena banyak sikit lah melabur untuk mencari ilmu-ilmu begini. Kena banyak cari masa. Kurangkan masa ke arah yang hiburan, tetapi kita fokus ke arah untuk mencari jalan yang lurus. Macam mana kita nak membenarkan satu disiplin, technical knowledge yang kita boleh didik anak-anak kita supaya mereka ni jadi anak yang betul-betul bermanfaat untuk kita sebagai ibu bapa dan kemudian mereka mampu untuk berbakti pula untuk masyarakat. Dalam masa yang sama, mereka ini adalah aset dan modal insan kepada agama. Part ni yang kita nak kena betul-betul didik daripada awal. Itu konsep jemaahnya. Okay? Saya serah balik kepada Miza. Baik, terima kasih Syuki. Jadi saya ambil sikit kata-kata terakhir daripada Syuki tadi tu, nampakkan penciptaan modal insan kan. Jadi menggunakan kaedah the power of the pack tu, selain daripada konsep apitan, kita juga memperkenalkan konsep acuan dan juga adunan. Yang mana acuan tu perlu dibentuk dulu. Okay, kalau bagus acuan tu, insyaAllah baguslah hasilnya nanti. Jadi adunan ni pula kena cukup. Jadi macam mana kita nak, sebelum kita hantar anak kita masuk dalam pack tu tadi, kita kena pastikan pack tu tadi tu dah perform, dah sound well dah. Supaya anak itu tadi boleh masuk dan boleh mencerap apa kebaikan-kebaikan yang dia ada kat situ. Dan kemudian kita tengok macam mana dalam pack tu tadi semua kena bawa fungsi malaikat. Kalau tengok episod-episod bicara maqasid sebelum ni kan, ambillah kapak belah dada itu bicara berlapang dada. Jadi bila kita dah masukkan anak dalam pack, bila ada satu kesalahan, anak itu ditegur, macam mana pula reaksi parents tu tadi? Okay? Kita kena satu faham. Kena nampakkan, kalau kita konsep kita bagi air pula, kita pujukkan anak itu, kita nampakkan kepada dia di mana rasionalnya kenapa dia dimarah tadi. Dan kita beri air kepada dia, kita nasihat dia, kita tambah lagi. Bukan kita backing anak. Okay? Nanti ilmu tu tadi, input yang anak dapat tu dia jadi tak ke mana. Dan the power of the pack tu dah jadi tak power lah. Sebab apa? Apa yang kita cakap lain, apa yang kita dalam pack tu didik anak tu dah lain. Jadi itu satu perkara yang penting jugalah sebenarnya. Macam mana kita sebagai parents sentiasa open-minded, berlapang dada supaya Al-Quran minded ni boleh diterapkan kepada anak tu tadi. Right. Seterusnya, kita beralih kepada bila anak dah masuk fasa yang hampir-hampir untuk beralih kepada fasa mumayyiz, usia hingga 7 tahun ni, fasa pembentukan dia, hampir saja dia nak mumayyiz. Kita kena ingat emosi dan energi ibu tu tadi ataupun pengasuh tu tadi dalam mendidik anak itu. Okay? Yang menjaga anak tu sebenarnya boleh rasa energi kita, aura transfer energi kita tu. Macam saya cakap tadi, dalam pada kita nak mendidik anak, kita nak menegur kesalahan anak, kita kena gunakan intonasi yang sesuai dengan level kesalahan dia itu.
tak boleh sepanjang masa nak menjelkah anak, tak boleh sepanjang masa nak mengedik anak, bercakap dengan anak dengan benda yang biasa pun kita cakap jerit-jerit. So secara nature-nya anak tu dah hidup dalam keadaan yang bingit, dalam keadaan yang sentiasa menjerit-jerit. So by nature pun anak tu sendiri nanti bila dia besar, dia pun akan jadi pattern, membawa pattern yang sama. Dia akan cakap jerit-jerit. Kalau contohnya dia hidup dalam nature macam 0 hingga 7 tahun tadi, mak dia tidak atentif. Okay, contohnya pampers lambat tukar, dia biasa dengan kekotoran. So bila dah besar, anak tu tadi bila dah memais, dia tak dapat bezakan yang mana bersih, yang mana kotor. Sebab itu nature-nya. Jadi aura ibu tu, energi ibu tu untuk attend anak pada awal tadi tu sebenarnya dah transfer by nature kepada diri seorang anak itu tadi. So bila kita nak stop, nak cegah anak, bila lambat kita cegah benda-benda ni, semakin hari kekafirannya semakin bertambah. Semakin hari kesalahannya semakin bertambah. Dan kita sendiri, balik-balik mesti saya cakap tadi, bila kita buat tanpa ilmu, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang emosi. Tu yang bila anak bila dipukul tu jadi macam dah jadi satu kes dera, ada yang sampai melukakan, ada yang sampai terbunuh. Kita dah hilang pertimbangan, kita dah tak rasional dekat situ. Sebab tu kita kena tenang. Macam mana bila kita nak attend sesuatu perkara tu dengan tenang, mesti dengan ilmu. Kita ambil uswah Siti Hajar yang berlari-lari mencari air untuk Ismail. Ketika itu Siti Hajar keseorangan. Macam mana dia berusaha untuk mencari air untuk memberi kepada Ismail. Macam mana nak diimplement kepada kita pula. Kita tak perlu lagi-lagi ambil air semua, tak. Kita berlari-lari tu nampakkan macam mana kita bergegas untuk mencari air, untuk mencari ilmu, macam mana kita nak mendidik anak kita. Awal tadi kita dah nampakkan anak yang pertama tak sama dengan anak yang kedua. Anak yang kedua tak sama dengan anak yang ketiga. Jadi pelbagai cara sebenarnya, metod dan kaedah yang kita perlukan, yang perlu kita tahu untuk mendidik anak itu tadi. Kita tak boleh pakai satu bahasa yang sama sahaja. Konsep garam dan gula tu pun kena ada. Dan energy transfer untuk anak tu, kalau mak tu cepat attend anak tu tahu dah. Anak tu dah boleh baca dah. Jadi macam kita nampak kan memang kita sayang anak pada usia awal ni. Biasanya kalau kita balik kampung contohnya kan, kita dah firm dah, kita nampak kan anak ni tak boleh duduk depan TV kan. Anak tadika nak duduk depan TV, boy lah, apa lagi cerita-cerita yang dekat kartun-kartun yang menarik dekat TV ni. Tapi biasa atuk dan nenek ni, sentimen atuk dan nenek ni akanlah tak apalah, budak kecil biarkan. So kita jangan negotiate kat situ. Kita kena berhemah lah, kita nampakkan kepada orang tua kita kenapa dia tak boleh, sebab apa. Dan dalam masa yang sama kita nampakkan yang anak tu tadi akan nampak yang bahawa kita ni memang firm. Dia tak boleh dekat rumah je strict, tapi bila kita bawa pergi balik kampung ke, pergi kenduri ke, kita dah bagi lesen kepada dia untuk dia buat sesuka hati dia. So tak boleh macam tu. Itu adalah energy transfer seorang ibu. Kena ajar. Kalau kita attend perkara-perkara kecil daripada awal, insyaAllah anak akan faham body language dia. Body language mak dengan ayah tu. Tu yang bila orang tu dulu kata kan, biasa kita dengar kan ayah kita, mak kita cerita, dulu diorang kalau balik kampung kan, kalau dekat majlis-majlis je, atuk-atuk dulu berdehem je, diorang dah faham bahasa. So macam mana kita pula nak nampakkan faham bahasa itu kepada anak. Sama juga macam kita kongsi tadi kan, kita attend anak tu macam pet. Okay, kalau kata anak tu macam pet kan, lagi tak faham bahasa, lagi tak boleh bercakap macam kita. Jadi macam mana kita nak nampakkan straight to the point, no, tak boleh masuk rumah, tak boleh. Okay, tak boleh tidur atas sofa, contoh kat kucing tak boleh tidur atas sofa, tak boleh, no, tak ada negotiation. Once kita negotiate dengan haiwan tu, sama lah macam kita negotiate dengan anak tu, dia akan tahu, okay, mak dia boleh makan. Dia akan cuba kelong cara lain untuk dapatkan apa yang dia nak. Jadi kat situ kita kena bijak lah, dan kita kena firm. Dan pada masa yang sama kena ingat, jangan sentiasa tinggi suara dengan anak. By nature-nya anak akan tahu. Sebab bila sentiasa sahaja kita tinggi suara pada anak, itu pun dikira monotonous juga walaupun high pitch. Tapi sebab apa saya katakan itu consider sebagai monotonous? Sebab secara nature anak kata kesalahan kecil pun kena jerkah, kesalahan yang besar pun sama kena jerkah. So dia tak ada rasa benda tu satu perkara yang this is very 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 wrong. Dekat situ. Okay, jadi point dia dekat situ kita nampakkan berbuat satu tu dengan ilmu, mesti dengan tenang. Okay, walaupun kita nak nampakkan itu satu kesalahan yang sangat berat, dan kalau kata kita dah turun tangan untuk anak, kita dah pukul anak, kena nampakkan rotan itu untuk mendidik. Pukul itu dengan mendidik, bukannya dengan emosi. Sebab kalau kita buat sesuatu dengan emosi, hujungnya tak jadi apa. Anak akan dapat sakit je. Anak dapat sakit, dia tak dapat pelajaran. Apa yang anak dapat selain daripada sakit? Dendam. Titik dia akan jadi hitam. Dekat situ dia dah mula rasa memberontak. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi kita dah lalai. Kita dah beri ruang kepada dia untuk negotiation. Kita dah tak firm dekat situ. Jadi anak boleh tahu sebenarnya mak dia ni kita boleh
kita boleh makan sebenarnya. Tapi bila dia tak dapat nak makan, kat situ dia dah mula ada satu titik hitam. Okey, fasa 7 tahun yang seterusnya ni adalah satu fasa di mana kita nak memperkenalkan solat. Okey, kita nak solat tu bicara kerja betul. Jadi macam mana kita susah nanti nak menyuruh anak kita tu nak memberi arahan, kita sendiri yang jadi susah. Sebab apa? Sebab daripada awal ni tadi kita tak kontrol emosi kita tak kontrol energi kita secukupnya untuk mematikan sesuatu perkara yang lain. Habit tu dah menjadi habitat yang bersarang dalam diri dia. Contohnya kita ambil, habit susah untuk mendengar arahan. Habit untuk bila dipanggil tak jawab. Dekat prihatin ni kita nampakkan seusia awal tadi tu, fasa 2 tahun ke bawah tu, kita selalu panggil nama anak tu. Walaupun tak ada apa-apa pun kita nak sebenarnya. Contoh macam anak saya akan panggil Husin. Tengok dia jawab tak? Bila dia tak jawab, kita akan remind balik. Panggil jawab apa? Saya ibu, benda yang simple. Supaya dia tahu, pasal dia dah besar nanti, bila ibu dipanggil, dia kan sentiasa jawab. Itu dia punya sistem. Sistem bila orang panggil, kena jawab. Benda tu kita dah tanam daripada awal. So, energi kita masa kita nak menerapkan benda tu, kena betul-betul ada. Kita jangan, bila kita panggil dia kena tak jawab, dia tengah main lah tu kot dengan kawan-kawan dia, tak apalah. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat tak bagus. Sikap tak apalah, sikap ambil mudah. Kita tak amalkan dekat sini lah. Kita jangan ambil mudah. Semua perkara kita kena detail, kita kena berhalus. Wal yatalattaf, itu yang Islam anjurkan. Kena sentiasa berhalus. Dan seterusnya, bila isu memukul anak untuk mendidik dan bukan emosi ni, biasanya kita akan guna untuk fasa 7 tahun ke atas. Tetapi, sebab apa saya cakap tetapi, dia dibolehkan. Sebab apa? Sebab kita dah nampak kan berdongan yang kalau kita implement apa benda sistem poin-poin yang saya dah cakapkan tadi tu daripada awal, by right sebenarnya anak tu sebenarnya dah ada nature, dah ada sistem dalam diri dia yang dia dah tahu dah sebenarnya yang dia buat ni salah. Tapi bila dia sentiasa melanggar lagi, kita akan menghukum dia lah. Dia ada tahu yang dia ni, kita ni tak main-main. Banyak sebenarnya kalau kita tengok parenting tips daripada barat pun, dia ada memperkenalkan konsep time out, konsep macam-macam konsep lagi lah sebenarnya. Tapi yang mudah ni konsep time out lah. Maknanya no touch, no eye contact, no talk, no eye contact. 3 tu. Kita dah asingkan anak kita tadi, dia dah tak dengar arahan kita kan. Dia dah tantrum. Jadi sebelum kita pun emosi, jadi kita alihkan anak itu daripada apa kemahuan dia tadi tu yang kita tak bagi. Kita alihkan dia di satu sudut. Kat situ kita konsep time out, no touch, no talk, no eye contact. Jangan pula contohnya tidak, ayah tu dah attend anak, ayah dah letak anak kat tepi, si ibu pula, alah kesiannya anak saya tu, kesiannya, nangis je. Tak boleh, dia tak jadi. Dia kena satu faham kat situ. So no touch, no talk, no eye contact tu sampai dia diam, sampai dia tahu yang ibu bapa dia sangat firm untuk mendidik dia. Ibu bapa dia tak suka dia menangis tantrum macam ni, dia boleh belajar dekat situ. InsyaAllah bila kita amalkan, dia tak jadi satu kali. Parenting is a process. Dia tak akan jadi satu kali. Dan kita kena buat selalulah. Kita kena zikirkan harian. Dan kena ingat, IQ anak tu tidak sama. Macam yang saya cakap tadi, awal-awal tadi, IQ anak tu, penerimaan anak tu tidak sama. Anak kita yang pertama, anak kita yang kedua, anak kita yang ketiga, berbeza-beza penerimaan dia. Dan kita sebagai ibu bapa ni yang menjaganya kena kreatif. Tugas kita adalah untuk mencari kelebihan anak itu tadi. Jangan downgrade dia. Untuk fasa 7 tahun, 0 hingga 7 tahun ni, jangan downgrade anak. Kita kena nampakkan bahawa sebenarnya penting untuk kita atentif dan kita mesti istiqomah. Istiqomah dalam mencari jalan penyelesaian untuk berbuat lah. Jadi kena nampakkan pada anak-anak ni lah. Ibu bapa dia sebenarnya sangat satu faham dan mereka pun tak ada chance sebenarnya untuk nak kelong-kelong lah kiranya kan. Jadi kat situ kita nampakkan, saya nak tekankan lagi sekali tentang Al-Quran Minded ni. Kalau kita terlepas fasa 0 hingga 7 tahun ni, hujungnya nanti yang susah adalah kita. Sikap tak apa tu tadi, kalau kita amalkan, hujungnya nanti yang sengsara tu adalah kita. Yang emosi hujungnya nanti adalah kita. Jadi biar kita menangis sekarang, jangan kita menangis di hujung hari. Biar anak menangis sekarang, jangan hujung nanti kita yang menangis. Time tu dah tak boleh nak buat apa dah. Kita sendiri yang mencipta si tanggang moden tu tadi. Kita banyak cerita ke anak, si tanggang jadi batu apa semua. Tapi secara tak langsung, ketidakprihatinan kita kepada anak tu yang menjadikan anak itu keras seperti batu. Macam tu. Silakan Ustaz, ada apa-apa tambahan ke? Barang komen ni silakan. Pengerusi majlis dah pas kat saya balik.
Okey, sebenarnya sangat banyak yang nak dibincangkan. Dah 1 jam pun, sedar tak sedar dah 1 jam sebenarnya. Dan benda ni kita tak boleh nak selesaikan dalam satu sesi begini. Sebenarnya dia ada banyak sesi yang kita kena runcit-runcitkan pula. Setiap poin yang Miza bagi tadi tu, semua tu adalah teknik dan taktik yang diguna pakai di Prihatin. Almost everything yang kita sampaikan di sini based on our own R&D. Bagaimana Al-Quran itu membentuk takwim pendidikan kepada seorang anak. Okay? So, bagaimana kita dapat benda ni? Benda ni mudah. 15 tahun dulu, benda ni di-apply di Rumah Pengasih Warga Prihatin dengan kita gunakan konsep kepada anak-anak yang ada pada anak-anak co-founder sendiri. Maksudnya ibu-ibu lama ni. Ibu-ibu lama, ibu-ibu yang dah tua-tua sekarang ni dah masuk lapisan yang mereka ini sedang memerhatikan pula kerja buat anak-anak generasi pertama. Miza lah antaranya. So Miza pula dia belajar daripada apa yang berlaku kepada ibu dan bapa yang lama. So mereka ambil pelajaran anak-anak co-founders, kemudian kita ada ambil anak-anak yatim, kita ada ambil anak-anak asnaf yang lain, anak-anak bermasalah, remaja bermasalah. Semua ini adalah subjek kepada pendidikan kami di sini. So mereka melihat hasil daripada apa yang kita dah berjaya improvise. Anak yang tadinya bermasalah, dibaik pulih akhlaknya, kemudian mereka jadi baik. Hasil itu dan taktik yang diguna pakai itu bukan pada seorang dua. Almost everybody yang ada dekat dalam Prihatin ni are subject to be corrected. Semuanya adalah subjek. So tak boleh elak. Kalau kami ada 200 orang dalam ni, maksudnya 200 orang lah subjek harian. Macam mana pendidikan Al-Quran ini nak di go through kepada seseorang individu itu thoroughly. Tak ada kita main CP-CP. Ambil kita suka, tinggal apa kita tak suka. Tak ada. Meaning kat sini, apa sahaja pendidikan kita di sini secara konseptualnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. That's why kita nampakkan tips Al-Quran minded. So kita nak anak-anak kita ni, kita kena tahu beza antara kasih dan kasihan. Kalau kesian, jadi macam tadilah. Tak apalah, biarlah, nantilah, kecil lagi lah, budak lagi lah. Benda-benda tu yang akan mematikan anak kita daripada kecil lagi. Jiwanya mati, akhlaknya mati, dia tidak mampu untuk hidup sebagai satu tunas yang baik. So dia akan rosak nanti kerana tangan kita sendiri. So part tu kita kena betulkan. So tadi Miza ada sentuhkan juga sedikit sebanyak tentang garam dan gula. So garam dan gula ni nampak mudah. Benda yang manis dan benda yang kalau kata garam ni masin, dia akan akibatkan darah tinggi. Kalau gula, dia akan akibatkan kencing manis. So apa yang kita nak apply kepada anak kita, kena tahu bijak, secukup rasa. Jangan terlalu banyak gulanya, manjakan lebih, nanti dia akan efek kepada kita. Kalau kita bagi garam lebih, kita pun akan efek. Tensionnya pun, stresnya pun pada kita. So kena bijak dalam menentukan apa ramuan yang kita nak berikan kepada anak-anak. Ramuan tu dah ada dalam Al-Quran. How the tips and tricks untuk kita ajar anak-anak kita. Semua nama-nama haiwan yang dalam Quran tu adalah perumpamaan pendidikan sosiologi menggunakan Furqan, menggunakan Hudan dan menggunakan Bainat yang ada di depan alam yang kita hidup ini sebagai satu simbolik pendidikan kepada anak-anak kita. Tahu, jemaah haiwan yang ada kat luar ni adalah jemaah sifat-sifat dan sikap-sikap manusia yang kita kena ambil pelajaran. Sebab tu Allah kata, lihatlah setiap apa yang berlaku dalam kejadian alam ni, langit dan bumi ni, semua tu adalah petunjuk dan tanda-tanda untuk kita baca. So, adakah kita nak didik anak-anak kita seperti hanya menjadi pet semata-mata? Waktu kecil, dia comel, kita suka, kita jaga, kita bela. Masuk 7-8 tahun, dah pandai menipu, dah pandai membohong, dah pandai mencuri, dan baru kita nak gunakan kekerasan. Padahal, rules and regulation itu waktu kecil kita tak kenalkan. We not implemented. Jadi, waktu besar, tiba-tiba kita nak menghukum mereka. Sedangkan waktu kecil, mereka bebas. Tapi kebebasan itu disalahgunakan. Ini cerita-cerita si Tanggang tadi tu. Ini cerita anakku Sazali yang kita dah cerita. So, jangan kita buat benda yang salah daripada hari pertama. Do it right from the first time. Mula-mula sekali, anak tu lahir saja, even anak dalam kandungan sekalipun, kita dah mula mencari jalan macam mana kita nak mendidik anak tu seawal usia mereka hari pertama lahir ke dunia. So once kita dah dapat tahu dia mengandung, dia tak akan selesai masalah hanya kita baca surah Luqman. Dia tak selesai masalah hanya baca surah Yusuf, surah Maryam. Anak belum tentu lagi, yang keluar perut pun tak faham lagi apa lagi dalam kandungan. So budak tu dia tak akan faham macam mana. But the parents know the best thing about Al-Quran. The knowledge dalam sini, di dada. Macam mana kita nak turunkan dengan tangan kita untuk kita apply kepada anak kita. Part tu memerlukan kesungguhan dan
kita punya kemahuan yang sangat kuat dalam pendidikan anak-anak kita. Okey? So, nanti insyaAllah. Okey, tadi tu kita dah tamat ni Miza Dah pukul 11.19 minit, dah 1 jam 9 minit. Tu kalau bagi Miza cakap sikit tu belum banyak lagi. Dah 1 jam dah kan. Cuba bayangkan kalau Miza nak bagi tip-tip ni semua kan dalam satu sesi yang lebih khusus dan lebih ke arah yang bertakwim. Kita bagi dalam bentuk yang jelas dalam kelas ke nanti ke insya-Allah nanti. Alright. First, kita kena ucapkan terima kasih kepada Miza lapangkan masa dia hari ni. Patutnya dia ada kelas sekarang ni dengan anak-anak kita. Tapi hari ni dia bagi masa untuk dia turunkan sedikit sebanyak ilmu dia untuk semua ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana yang sedang menghadapi masalah baik dalam pendidikan anak-anak atau kita sendiri sebagai parents untuk menjadi seorang ibu dan bapa yang cakna, peduli tentang akhlak anak-anak kita untuk kita didik menggunakan Al-Quran tadi. InsyaAllah. So, kita dah buka satu form. Form ni ada satu Google Form. Saya rasa nanti kita akan tengok Google Form ni. Mungkin dia ada masalah sikit. Nanti kita minta admin untuk bantu. Ada yang kata tak boleh buka. So, minta admin tolong check sama ada dah dipublikkan ataupun masih lagi private. Okay, sebab Google Form ni hanyalah untuk kita jemput, invite ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana untuk satu program parenting yang akan kita anjurkan dan dia berbayar dan insya-Allah program itu kita nak kalau boleh dia lebih fokus. Sekarang ni kita bagi secara percuma ini, dia adalah tip-tip yang kita akan teruskan dalam bicara maqasid. Benda ni adalah benda-benda yang akan trigger kita punya minda, tetapi dalam form itu ada macam mana yang kita nak kalau boleh ibu dan bapa sendiri kongsikan apa masalah-masalah yang anda nak kita attend secara spesifik. Dan kelas yang kita akan bagi nanti almost everything covered by Al-Quran dan Sunnah. Kitab dan Sunnah yang akan mendidik kita, yang akan mengajar kita kaedah untuk kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan level of pendidikan yang ada pada hari ini. Kalau hari ini environment dia, cabaran dia dah tak sama. Okay, kita perlu lebih kuat bertenaga, energetik dalam pendidikan anak-anak kita nanti insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari pula. Tadi Miza berhenti sampai umur 7 tahun. Esok kita akan masuk fasa pendidikan dalam apa yang Allah dan Nabi tekankan tentang konsep ajar anak solat umur 7 hingga 10 tahun. Why 7 hingga 10 tahun ni sangat penting untuk pendidikan solat kepada anak-anak kita. Dan kenapa dinampakkan selepas umur 10 tahun, Nabi izinkan untuk mereka dipukul, dirotan. Rotan yang bagaimana? Pukulan yang bagaimana yang kita nak didik mereka itu. Okay? InsyaAllah, terima kasih kepada Miza atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot bicara maqasid. Okay, siapa yang ada sebarang pertanyaan, persoalan ataupun nak tambah baik lagi dalam perbincangan kita topik pada hari ini, boleh masuk ke dalam grup Telegram Bicara Maqasid. Ada linknya dekat bawah tu. Dan kita boleh sembang dalam grup discussion kita. Di sebelah petang nanti insyaAllah akan ada sahabat-sahabat yang akan beri kesan dan pesan dan komen-komen berkaitan dengan apa yang kita dapat pada hari ini insyaAllah. Okay? Itu saja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan kami sendiri. InsyaAllah esok kita akan jumpa semula dan kita sembang lebih panjang tentang topik pendidikan early education ni kepada anak-anak kita insyaAllah. Okay? Ada apa-apa kata terakhir Miza? Okay, baik. Kata-kata terakhir daripada saya, peringatan semula lah. Okay? Parenting is a long journey. Never too late to start now. Okay? Jangan give up. Yang penting jangan give up. Okay? Apa yang kita semai di awal ni adalah itulah nanti hujungnya akan kita tuai. Okay? Konsep bila kita menanam pokok tadi kan, apa yang kita semai itulah hujungnya yang kita dapat nanti. Okay, jadi segala yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya pun masih belajar lagi. Macam saya cakap, parenting tu bukan satu kaedah saja, banyak lagi sebenarnya. Dan yang baik tu datang daripada hidayah Allah tu sendiri. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Syakir atas kesudian untuk menjemput saya. Alhamdulillah. Okay. Jangan risau, nanti akan keluar lagi tiap-tiap minggu muka tu. Okay. Alright, itu saja daripada kami. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.